segmen wawancara. Dua orang tetamu undangan kita hadirkan ke Studio 4 Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei Sungai Akar memperkatakan berkenaan dengan peraturan Perintah Perancangan Bandar dan Desa komposisi kesalahan 2018 ya, kesalahan kompaun. Mungkin Mahira boleh memperkenalkan tetamu undangan kita. Kita rasa besar hati untuk menerima tetamu kita, iaitu bersama dengan kita di sebelah kiri saya itu yang bersama dengan Yang Mulia Puan Dayang Marsita binti Omar, iaitu pemangku Pesuruhjaya Perancang Bandar dan Desa, dan di sebelah Puan Dayang Marsita iaitu Puan Dayang Nur Izzatul Izzah binti Haji Abdul Rahman, iaitu pegawai perancang bandar dan desa. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar pada pagi ini? Sihat ya? Alhamdulillah. Sajuk saja. Pertama sekali kami mengucapkan selamat datang ke Rampai Pagi. Terima kasih. Dan daripada Rampai Pagi ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kerana berkesudian bersama kita pada pagi ini. Agak sedikit serius juga perbincangan kita pada pagi ini. Tetapi alhamdulillah ya, mudah-mudahan dapat diterima dan juga difahami oleh rakyat dan juga penduduk negara Brunei Darussalam, begitu juga penonton-penonton yang menyaksikan pada pagi ini ya. Peraturan Perintah Perancangan Bandar dan Desa komposisi kesalahan 2018, kesalahan kompaun. Mungkin untuk awal mula perbincangan kita ni pada hari ini, kita ni ingin bertanyakan sesuatu ni ya. Seperti yang dimaklumi bersamalah, bermula pada tanggal 1 Ogos ya, 2021, Autoriti Perancangan iaitu melalui Jabatan Bandar dan Desa akan mula menguatkuasakan ni pelaksanaan peraturan perancangan bandar dan desa komposisi kesalahan 2018, Town and Country Planning Compositions of Offences ya, Regulation 2018. Jadi mungkin dapat Puan menerangkan serba sedikit mengenai peraturan yang akan dikuatkuasakan ini dan apakah antara objektif utama ianya diperkenalkan. Terima kasih. Kompaun adalah merupakan salah satu peruntukan di dalam Perintah Perancang Bandar dan Desa 2015, iaitu di bawah Bab 58 yang membolehkan pihak otoriti perancang untuk mengenakan tindakan compounding bagi kesalahan-kesalahan yang boleh dikompaun di dalam kawasan-kawasan yang telah ditentukan untuk dibolehkan untuk melaksanakan tindakan kompaun. Jadi bagi melaksanakan peruntukan berkenaan, pihak Jabatan Perancang Bandar dan Desa telah menggubal satu peraturan yang dikenali sebagai Peraturan Perancangan Bandar dan Desa komposisi kecil kesalahan 2018, Town and Country Planning Composition of Offences Regulation bagi tahun 2018. Jadi antara objektif utama peraturan ini diperkuatkuasakan, salah satunya adalah dalam mendokong wawasan negara 2035 dalam sama-sama kata ini meningkatkan kualiti kehidupan kepada yang lebih baik, di samping menjana persekitaran kemajuan landscape pertumbuhan ekonomi di negara ini agar lebih teratur, selamat dan sesuailah dan dibekali dengan keperluan infrastruktur yang mencukupi. So more towards keselamatan untuk memastikan persekitaran kemajuan itu yang teratur lah. So perlu saya tekankan di sini, tujuan tindakan komponen ini bukankan menghalang orang dari berniaga, tapi untuk memfasilitate so that kawasan tempat berniaga tu lebih selamat, lebih teratur dan bersesuaian. Itu tu yang orang objektif utama tujuan komponen ini diadakan. Jadi ianya bermula pada 1 hari bulan Ogos 2021. Semua jenis-jenis kegiatan yang mungkin akan dikongsikan nanti oleh pemangku Pesuruhjaya Perancang Bandar dan Desa mengenai dengan kegiatan yang boleh dikenakan kompaun ya, di bawah Bab 23 Perintah Perancangan Bandar dan Desa 2015 yang akan dikuatkuasakan insya-Allah pada bulan Ogos ini. Jadi apa sebetulnya jenis-jenis kesalahan yang boleh dikompaun di bawah peraturan ini? Mungkin dapat diterangkan Puan. Terima kasih. So antara kesalahan-kesalahan yang boleh dikompaun adalah meliputi mempamer atau menyimpan barang-barang jualan di dalam kawasan yang sudah dikenal pasti
indah dibenarkan tanpa kebenaran perancangan. Ini termasuklah menyimpan kontena, tangki air, and then besi buruk, and then termasuk juga bahan-bahan constructions, kereta-kereta terbiar. Dan juga di kawasan perusahaan dan perniagaan tanpa kebenaran perancangan bagi kegiatan berjual ataupun tempat makan, serta kesalahan-kesalahan lain lagi yang dikenal pasti oleh pihak otoriti perancang. Baik ya. Itulah dikongsikan tadi ya, berkaitan dengan jenis-jenis kesalahan. Jadi insyaAllah nanti kita ni ada sedikit tayangan klip video yang akan kita ni cuba paparkan kepada penonton kita ni ya, yang mana nanti akan memberikan sedikit sebanyak penjelasan berkenaan dengan kompaun ini nanti insyaAllah ya. Jadi mungkin juga boleh dijelaskan kawasan-kawasan yang boleh dikenakan kompaun yang dimaksudkan ini tadi. Okey. Kawasan-kawasan ini bagi pelaksanaan peringkat pertama, kawasan-kawasan tumpuan akan memfokuskan kepada kawasan perniagaan dan perusahaan. Kenapa kawasan-kawasan ini dikenal pasti mengambil kira tumpuan orang ramai. Jadi seperti yang diterangkan tadi, we want to memastikan kawasan-kawasan perniagaan atau perusahaan ini berkeadaan selamat dan teratur. Jadi itu adalah salah satu kriteria yang diambil semasa menetapkan kawasan tumpuan bagi pelaksanaan pertama. Jadi meliputi tempat-tempat seperti kawasan kaki lima atau apron bangunan perniagaan dan perusahaan tanpa kebenaran. Because kawasan ini, kalau kawasan kaki lima tu ya perjalanan orang ramai kan. Jadi kalau sekiranya menyimpan barang-barang, it will menghalang orang aliran perjalanan itu. Dan kawasan kedua adalah di kawasan driveway ataupun parking. Jadi seperti yang kan kita nianukan, pastikan orang kawasan parking ini memang tempat meletak kereta kan. Kalau sekiranya sudah diambil untuk kan berniaga, ada dibukakan car wash-nya, ya tah, tapi kalau ada certain area juga kami bukakan, tapi perlu penelitian lanjut lah. Tapi ada certain kawasan yang sudah we know orang memang terhad kawasan parkingnya, and then sibuk atau memang tidak dibenarkan lah. And then kawasan seterusnya adalah kawasan hijau. So kawasan hijau ini sepatutnya ditanami dengan tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan kawasan hijau. Tapi kalau disimpan dengan barang-barang yang macam seperti tangki air patut, memang indah dibenarkanlah. Artinya tidak comply dengan tujuan asal ia dibenarkan. And then kawasan garis bangunan, perlu saya terangkan, kawasan garis bangunan adalah merupakan kawasan di antara tuturan atap satu bangunan ke bangunan yang lain, ataupun jarak di antara tuturan atap bangunan dengan sempadan jalan. Jadi ada perkiraan tu berapa yang perlu dipastikan indah dari kemajuan et al. Jadi ia untuk memastikan keselamatan Joni. Kalau sekiranya ada terjadi kebakaran, kalau tempat garis bangunan itu dihalang, boleh orang menyusahkan pihak bomba tu. So ini mengambil kira keselamatan itu. Baik, kita ada fotonya. Sayang sekali nantilah ya, jika ada kesempatan kita ni akan cuba untuk paparkan ya kepada penonton-penonton kita ni. Jadi berapa kadar kompaun yang akan dikenakan ni nanti? Macam mana perkiraannya? Okey, kadar kompaun yang akan dikenakan tidak melebihi RM500 mengikut bab 58 dalam Perintah Perancangan Bandar dan Desa, iaitu bagi kesalahan pertama sebanyak RM250 dan bagi kesalahan kedua RM500. Sekiranya tidak bagi kesalahan ketiga, sekiranya masih lagi kesalahan itu berterusan, so pihak otoriti perancang akan menghadapkan bagi tindakan mahkamah. Alhamdulillah ya. Jadi kita akan beralih kepada Puan Nurizatul Izzah Haji Abdul Rahman selepas tayangan video ini.
Ya, Alhamdulillah kita kembali di dalam segmen wawancara kita. Kalau tadi kita ada sedikit mengetahui mengenai dengan jenis-jenis kegiatan kesalahan kompaun dan juga kawasan-kawasannya. Dan kita beralih kepada Puan Dayang Nur Izzatul Izzah, Pegawai Perancang Bandar dan Desa. Jadi sebelum penguatkuasaan peraturan ini yang insya-Allah akan dilaksanakan pada 1 Ogos nanti ya. Jadi mungkin dapat Puan terangkan apa sebetulnya antara aktiviti-aktiviti mungkin program Jerayawara ya yang telah dirancang dan siapa sebetulnya antara kumpulan tumpuan yang disasarkan, Puan? Silakan. Alhamdulillah. Thank you very much. First of all, I would like to say thank you for inviting Jabatan Perancang Bandar dan Desa ke Rampai Pagi pada pagi ini. To answer question, boleh bahasa English? Boleh, campur-campur lah insyaAllah. So insyaAllah, basically, Jerayawara bagi compound ini, since ia akan diadakan ia akan dimulakan kuat kuasa Kana pada 1 Ogos 2021 ni. Dah lagi lama. Kalau akan dilihat hari bulan hari ini tinggal sebulan lebih. Sebulan 3 hari kali. Macam itulah orang. So kami memang menyediakan program-program Jerayawara lah. Seperti mana pemangku Pesuruhjaya tadi mention, kita ni sebenarnya not to memberhentikan lah, tapi we want to facilitate people. So we want to facilitate supaya tempat berniaga, tempat berusaha itu, tempat diorang menjalankan aktiviti itu selamat. So antara inisiatif yang we jalankan adalah satu, mula-mula sebenarnya benda ni we already launch it pada 12 April 2021 sebelum puasa, bersama yang mana telah dilancarkan oleh pemangku bukan pemangku, waktu itu Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan, Puan Dr. Nur Imtihan. So pada 12 April, kemudian Jerayawara itu telah bermula dari tarikh itu sehinggalah 1 Ogos itu nanti dan akan diteruskan juga. So antara inisiatif lain yang kami jalankan adalah inilah macam mana we went to the media, we go to memberikan maklumat-maklumat kami melalui media massa, antaranya RTB, kemudian insya-Allah we want to go to radio, and insya-Allah maklumat-maklumat perancangan pun sudah keluar arah website Jabatan Perancang Bandar dan Desa www.tcp.gov.pn. Kemudian boleh juga didapati melalui IG resmi TCP, tcp.brunei. So semua maklumat ini sudah diberikan lah. Kemudian beberapa leaflet juga telah, setiap kali orang datang ke jabatan itu we will berikan to them lah, macam itu. So antara yang ketiga, program yang ketiga yang akan kami jalankan, yang akan berkuat kuasa mulai 1 Julai ini insya-Allah, we will go to kawasan-kawasan strategik lah, kawasan perusahaan dan kawasan perniagaan untuk mengedarkan leaflet ini to the perusahaan itu sendiri. Sebab we believe diorang mungkin indah kesampaian lah melihat IG apa itu kan. So we want to go on the floor bandar-bandar supaya diorang bersama-sama kami lah faham benda itu, and kami dapat mengenalkan diorang bandar-bandar apa kesalahan compound. Because again, we don't want to condemn anyone. We want to facilitate people to a better environment. Itulah yang penting. So menjawab soalan kedua, tumpuan Jerayawara ni memang seperti maklumkan tadi, we want to go to the people bandar-bandar, to the pengusaha itu sendiri, iaitu pengusaha perniagaan dan pengusaha perusahaan itu sendirilah insya-Allah. Insya-Allah ya. Jadi basically pendekatan Jerayawara itu is more towards educating the public lah before we enforce the peraturan itu. So at least orang sama-sama ketani the awareness itu, we are together lah. It's not just about town and country planning want to enforce these regulations, tetapi we do it together, especially not only among the government agencies, but also ketani punya general public. So kesedaran itu datang dari so once sudah ketani orang memahami kenapa perlu menjaga persekitaran itu secara teratur selamat, then automatically people will say okay, kan berniaga this area macam itu. Itu yang we want to Yes. Maksudnya bukannya akan mengompang sajalah ya. Tetapi sebenarnya kita ni ingin memberikan pengajaran. Bukan pengajaran, macam ingin memberikan mereka salah satu cara yang lebih selamat untuk melakukan perniagaan dan juga perusahaan mereka ya. Jadi ianya akan dilancarkan pada 1 Ogos ini nanti. Ia akan dikuatkuasakan 1 Ogos ini nanti. Jadi Kuatkuasakan. setelah didapati mungkin sajalah ada satu perniagaan itu mungkin didapati ada kesalahan di dalamnya kompaun ini tadi ya, seperti dikongsikan, berapa lama tempoh mereka diberikan masa untuk membuat perubahan ataupun sebarang
Tuan nambahkan macam mana? Ya, so basically bila harian ni lah di compound so diorang ada tempoh 7 hari untuk membayar compound. Tapi sebelum itu just to share the process dulu lah. Sebenarnya proses ni ada 2 proses. Satu is proses mengcompound sudah, satu is proses education. So masa pemberitaan melalui pengedaran leaflet itu nanti, insya-Allah kami akan sudah membagi diorang tempoh. Tempoh untuk merektifai kesalahan-kesalahan. So waktu itu kami akan mengajar diorang macam mana cara yang betul. Sama ada perlu dipohonkan ke jabatan, sama ada perlu dikemas, dibersihkan ataupun di kontak mana-mana agensi untuk mengangkat, memunggah barang-barang yang indah bertantu itulah orang. So itu satu waktu bermula 1 Julai inilah. Kemudian bila 1 Ogos itu nanti, this is the second phase yang mana kami akan balik ni orang-orang yang sudah dibagi leaflet ini untuk kalau lihat kesalahan itu masih ada ataupun barang-barang itu masih bampayan di sana dan insya-Allah waktu itu di compound. Dan they have 7 days dari tarikh compound itu untuk membayar ke Jabatan Perancang waktu bekerja. Bukan maksudnya selepas pembayaran itu dibiarkan tetapi dianu lagi lah dipantau lagi seterusnya sehingga ada tindakan-tindakan yang dibuatlah untuk merubah keadaan dan juga suasana tempat tersebut ya. Insyaallah. Baik. Ya, alhamdulillah. Jadi itulah ya sebelumnya berkuat kuasa insya-Allah pada 1 Ogos 2021 ini pastinya ada jerai-warai yang akan dilaksanakan ya untuk memberikan pemberigaan, memberikan kita ni kesedaran ya untuk kita mengetahui to educate us ya sebagai orang awam juga untuk mengetahui di mana sepatutnya kita ni berniaga. Bukan kita ni memberhentikan tetapi saya mana tahunya. Kadang ada yang terbatas untuk mengetahui lah informasi ini. Jadi insya-Allah pihak berkenaan membuat memberikan penjelasan lebih lanjut lagi. Betul sekali. Jadi untuk bagi mereka orang awam yang akan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai dengan perkara ini, mungkin di mana mereka dapat mengetahui ataupun merujuk ataupun menghubungi ni Puan. So insyaAllah Jabatan Perancang Badan Desa ni we are trying our best untuk be with the people sudah masanya. So memang website kami updated. So kalau akan membaca saja ada www.tcp.gov.pn. Kalau sekiranya suka IG, suka Instagram, orang Brunei memang suka Instagram kali ya, you can go to tcp.brunei. So di sana ada macam-macam information yang kami hebahkan sudahlah. InsyaAllah yang mengenai compound ini pun akan ada di sana juga soon, by today lah insyaAllah. Kemudian kalau sekiranya akan menghubungi, kalau bagi orang yang suka men-text WhatsApp, boleh menghubungi WhatsApp TCP talian 8200 222. 8-200-222. Senang saya nombor telefonnya. Kemudian kalau akan meng-email, jenis yang suka men-email boleh tcp.aduan@gov.bn. At tcp.gov.pn. Okay. Alhamdulillah. Jadi apa tadi mungkin dapat diulangi sekali lagi laman akaun rasmi Instagramnya tcp.brunei. Jadi Instagram ya. Instagram. Jadi jangan lupa untuk memfollow ataupun mengikuti laman akaun rasmi Instagram tcp.brunei dan anda boleh menghubungi di talian yang telah pun kita paparkan sebentar tadi. Iya, baik, terakhir sebelum kita berpisah, mungkin ada harapan daripada program Jarawara Peraturan Perancangan Bandar dan Desa komposisi kesalahan 2018 kesalahan compound ini. Silakan Puan. Ya. Alhamdulillah, seperti yang diterangkan tadi, dalam memastikan orang kawasan persekitaran atau landscape pertumbuhan ekonomi di negara ini lebih teratur, selamat dan tersusun. Betul. Jadi kami memerlukan orang tindakan bersama. So we act together for better Brunei. So this is where orang not just pihak kerajaan yang cuba menguatkuasakan peraturan berkenaan, tetapi juga penerimaan orang ramai, dan perlu sama-sama kita ni memahami hasrat sebenar kenapa perlu penguatkuasaan ini dilaksanakan. Jadi this is we do it together. So saya berharap melalui program Jarawara nanti peluang untuk menanyakan ataupun orang kata ni for us to exchange antara orang pihak kerajaan dan pihak pengusaha terutamanya sekali akan dioptimalkanlah selain dari sesi perjumpaan itu nanti insya-Allah, dan melalui talian-talian yang dibukakan itu. So itulah yang diharapkan. Insya-Allah. Baik, kalau dari Puan ada?
Myself insyaAllah sama saja macam Pesuruhjaya mention tadi lah yang mana I really hope that orang kita ni lah sama-sama melihat Brunei ni supaya Brunei ni lagi lawa lagi bersih, lagi teratur. Sebab kadang-kadang kan bila kita belayar ke luar negeri kan, kita lihat masa ni dah pernah belayar tapi insyaAllah mungkin selalunya lah dulu kalau bila kita belayar kita lihat negara orang ni wah lawanya, bersih, teratur. And sometimes kalau kita reflect balik kan dalam kita punya amazement itu tadi, sepatutnya kita terfikir, macam mana boleh ia teratur? Ia teratur sebabnya ada peraturan yang dikuatkuasakan dan dipatuhi oleh orang ramai. So we hope that orang ramai bersama-samalah Jabatan Perancang Badan dan Desa mendokong hasrat wawasan 2035 ni untuk melawakan Brunei ni. Sebab insya-Allah bila Brunei ni lawak, kita pun menjadi orang-orang lawa-lawa lah insya-Allah. Alhamdulillah. Sebenarnya itulah tujuan utama ya kenapa ianya dilaksanakan. Apapun kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Puan Dayang Marsita binti Omar, Pemangku Pesuruhjaya Perancang Bandar dan Desa, dan juga bersama dengan Puan Dayang Nur Izzatul Izzah binti Haji Abdul Rahman, Pegawai Perancang Bandar dan Desa. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi ya. Mudah-mudahan ianya akan terlaksana dengan lancar. Amin. Jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.